Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada petang ini, Khamis 29 Ramadan 1447 ataupun 30 Ramadan di Mekah, bersama dengan 19 hari bulan 3 2026. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana dapat lagi kita berada di ujung Ramadan pada tahun ini, dengan kita baca tazkirah, tajuk dia menyingkap keindahan Ramadan. Menyingkap keindahan Ramadan, bab yang terakhir, penutup bulan dan persiapan hari raya. Penutup bulan dan persiapan hari raya. Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah, para jemaah, kita hari ini berada di ujung dah. Orang Mekah confirm raya esok, sebab esok 30, hari ni 30. Dia tak ada 31 hari. Raya ni setakat 30 ya ada Ramadan. Jadi esok mereka confirm, kita juga insya-Allah akan menumpang sama. Kalau nampak anak bulan hari ni, bermakna esok kita raya. Kalau tak nampak anak bulan hari ni, malam ni kita bertarawih. Tidak main-main tu. Tim penyiasat anak bulan sedang bersiap sedia sekarang, dengan tok bidannya nak nyambut anak ke. Kalau bidan zaman dulu senang, dia pergi tengok gitu, nampak anak bola jadi. Bidan zaman kita ni macam hospital jugalah, siap dengan teropong lagi, siap dengan alat pemetaan lagi, siap dengan dia punya internet duk intas sana intas sini. Kalau tak nampak juga kak, tak lah. Kalau nampak, akan diisytiharkan kita berhari raya. Kata di para ulama, khitamuhu miskun, biarlah akhir Ramadan kita itu wangi sewangi kasturi. Indahnya kerana telah dihiasi dengan ibadah, telah dihiasi dengan perkara-perkara kebaikan yang cukup banyak, yang kita rasa nak kata puas hati benar tak juga, tapi biar kita rasa ada perkara, ada benda yang kita nak berbekal bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang penting dalam perjalanan hidup kita menuju Allah Azza wa Jalla yang maha agung, yang maha pemurah, yang maha penuh dengan kasih sayang. Jadi para jemaah sekalian, kita kini berada di pada hari terakhir. Bagi orang Mekah confirm dah hari ni hari akhir, kita pun semi confirm hari terakhir kita ni insya-Allah. Maka kita perbanyakkanlah beribadat, banyakkanlah istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bimbang di atas kecuaian kita, kita bimbang di atas kelalaian kita, kita bimbang di atas kealpaan kita. Orang lain pecuk laju gia 5, kita duk main gemek gia 3, gia 4. Kata orang tak cukup selendar berjalan, sebab tak berapa rajin ibadat, rugi besar. Namun sebagai seorang hamba Allah yang yakin
dengan janji dan pertolongan Allah, yang yakin dengan segala kebaikan yang Allah anugerahkan ini, kita letaklah keyakinan kita bahawa Allah ampunkan dosa kita, Allah terima taubat kita, Allah qabul ibadat-ibadat kebaikan yang kita buat dengan ikhlas, dengan penuh keimanan kepada Allah, imanan wahtisaban. Dan itulah doa kita sebelum Ramadan lagi. Kita ada doa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Kita minta yang pertama sampai Ramadan, alhamdulillah dah sampai. Kita minta nak beribadat, alhamdulillah kita ada ibadat. Banyak ke sikit terpulang kepada masing-masing. Kata orang gia tak sama, hak laju tak sama, ada orang turbo, ada orang biasa-biasa je, ada orang duk gebek-gebek, orang panggil tak cukup gas, tak cukup minyak. Tapi ke mana pun sampailah kita, beribadatlah kita di bulan Ramadan. Permohonan kita yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah dariku segala kebaikan yang aku lakukan. Ya Allah, terimalah dariku segala kebaikan yang aku lakukan. Ini sangat penting dalam kita memohon keampunan Allah Azza wa Jalla. Kita minta Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita yang terbaik. Maka para jemaah sekalian, istighfar banyak-banyak, doa kita banyak-banyak, kita dah menjadi orang yang baik insya-Allah. Kata di ahli motivasi, bila seseorang akan bertaubat, akan jadi orang baik jika dia tidak bertaubat pada bulan Ramadan. Di saat orang lain berlomba-lomba mencari kebaikan di bulan Ramadan, dia tak baik lagi. Bila nak baik? Bila dia mau nak jadi orang jujur? Bila dia mau nak jadi orang betul? Jawabnya, tak ada masa dah. Bilakah dia akan kembali kepada Tuhan yang Maha Penyayang jika bukan pada bulan Ramadan? Bilakah dia akan menghisap dirinya dengan Tuhan yang Maha Menghitung jika bukan pada bulan keampunan ini? Maka Ramadan akan melabuhkan tirainya, syi'na am abaina, kita nakkah kita tak nak, kita say-kah kita tak say, dia akan break secara automatik bila cukup masa. Cuma tahu ni mengejut ke tak mengejut cerita lain. Tetapi yang kita bimbang, apabila dosanya masih belum terampunkan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, raghima anfu rajulin, malu besar, rugi besar, celaka besar mana-mana manusia yang hidup di bulan Ramadan. Allah Ta'ala anugerahkan kepada hidup di bulan Ramadan, orang lain berlomba-lomba mencari keampunan Allah, dia duduk lara, duduk lain, duduk jalan mundar-mandir, duduk main tuduh botol lagi. Fansalakha, berlalunya Ramadan, falam yughfar lahu, dia tidak mendapat keampunan Allah. Itulah manusia celaka, wal'iyazubillah. Maka di saat kita masih lagi di bulan Ramadan, teruskanlah ibadat, teruskanlah bermunajat, mintalah keampunan Allah Azza wa Jalla banyak-banyak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ahlina minan nar. Jangan lupa teruskan bermunajat. Baik, selesai Ramadan, kita akan menyambut hari raya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah kata, sempurnakanlah bilangan Ramadan ni sebulan. Sebulan tu sama ada 29 atau 30 hari. Itu makna sebulan. Dan bertakbirlah, memuji, mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu pujian mengagungkan Allah ketika kita beraya.
Maka hari raya merupakan hari kemenangan. Sesiapa yang menghabiskan bulan Ramadan dengan puasa yang tulus, malamnya diisi dengan ibadah, zikir, baca Quran, istighfar, sedekah, maka Allah Ta'ala akan menerimanya pada hari raya sebagai hamba yang dibersihkan. Itu nama dia fitrah. Fitrah itu maknanya kembali kepada fitrah, kepada kebersihan jiwa. Allah memakaikannya pakaian taubat yang baru, sebagaimana dia mengenakan pakaian baru di pagi lebaran. Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di tempat keampunan dalam keadaan dan keredaan, sebagaimana yang dipohon dan diminta sepanjang Ramadan. Namun sesiapa yang mensia-siakan Ramadan, menderhakai Allah padanya, berani melanggar kehormatan bulan yang suci ini dan menodai larangannya, maka segala keindahan lahirnya tidak akan memberi manfaat. Demi Allah, dia akan kembali dalam keadaan rugi, menyesal dan kehilangan rahmat ilahi. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha falam yughfar lah. Hari raya ialah rahsia keindahan umat Islam. Pada hari itu hati orang-orang yang beriman keluar dalam keadaan kesatuan, mengangkat suara dengan lafaz agung yang bergema di seluruh alam. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mengatasi segala kekuatan dan kuasa. Allahu Akbar, Allah Maha Agung, tidak ada siapa yang boleh mengatasinya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, min kulli syai', daripada segala sesuatu. Itulah ucapan kita. Dialah yang kekal selamanya tanpa kesudahan. Bertakbir pada hari raya bukan sekadar lafaz di bibir, tapi gema hati yang mengiktiraf kebesaran Tuhan. Ia seakan seruan kepada setiap jiwa, wahai yang sombong dan angkuh, ketahuilah Allah SWT lebih besar daripadamu. Wahai manusia yang lalai dan derhaka, sedarlah bahawa Allah lebih besar daripada segala yang engkau agungkan. Pada hari yang mulia ini, umat Islam mengenakan pakaian baru sebagai tanda syukur atas nikmat yang seolah-olah lidah dan hati mereka berkata, Ya Allah, inilah nikmatmu ke atas kami, inilah anugerah yang engkau kurniakan kepada hamba-Mu. Sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah suka melihat kesan nikmatnya kepada hamba dia. Saya suka tengok nikmat kita, kesan nikmat tu. Jadi bila orang itu kaya, pakailah baju comel, jangan duk pakai copan camping, cari koyak rabak, selipar pun cabut tali kot tengah jalan, pakai molek sikit. Tak pakaian yang cantik, bersih, semak tak apa. Yang salahnya pakaian yang berbentuk takabur, pakaian tasyabuh bil kufar, menyamai pakaian rasmi orang kafir, pakaian kemegahan, menghina, itu tak boleh. Itu pakaian ahli neraka namanya. Tengok. Hadis rawahu Tirmizi. Maka apabila kita berhias dan bergembira, biarlah itu menjadi pantulan rasa syukur, bukan keangkuhan. Baginda Nabi SAW keluar menunaikan solat hari raya bersama umat Islam dalam keadaan penuh keberkatan. Baginda memakai pakaian yang indah, lambang keindahan Islam yang suci. Kita pula disunatkan mandi dan wudu, lalu berdoa, Ya Allah, Engkau telah mensucikan jasad kami, maka sucikanlah hati kami. Engkau telah membersihkan zahir kami, maka bersihkanlah yang batin. Maka disunatkan juga keluar ke tempat solat melalui satu jalan dan pulang dengan jalan lain. Manakala kita ni, masjid kita dua lorong, mari ikut ni, balik ikut ni. Itu sunnah. Setiap langkah seolah-olah menyampaikan pesan kepada bumi, wahai bumi, di atasmu kami berjalan, dari hasilmu kami makan, dan dalammu kami akan disemadikan. Ingat molek, di atas bumi pun tak lama masuk dalam kita. Betapa besar maknanya apabila setiap langkah menjadi saksi kepada ketaatan dan kesyukuran.
Hari raya juga mengingatkan kita kepada tanggungjawab terhadap sama insan. Allah SWT memerintahkan zakat fitrah bagi mencukupkan keperluan fakir miskin. Maka tidak wajar seorang yang berhias dengan kemewahan, menaiki kenderaan yang indah, sedang di tepi jalan masih ada yang menahan lapar dan kesejukan. Arti hari raya bukan sekadar pesta dan perhiasan, tetapi saat menegakkan keadilan dan kasih sayang di bumi Allah Azza wa Jalla. Makna paling tinggi hari raya ialah kembalinya seorang hamba kepada Tuhannya. Dia panggil al-aud ilal fitrah, kembali pada fitrah asal kita, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang tidak kembali kepada Allah dan tidak bertaubat, maka tiada makna hari raya baginya. Bagaimana dia mampu bergembira sedang hatinya jauh dari Tuhan? Mengapa tersenyum sedang dia memutuskan tali pengampunan antara dirinya dengan pencipta? Hari raya sebenar ialah apabila seorang hamba kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan dan pengharapan, sebagaimana hamba yang melarikan diri kembali sujud di hadapan tuannya. Jelas tu. Ketika berdiri dalam sah salat raya, seolah-olah hati berbisik lembut, wahai Tuhanku, jika engkau telah menerima amal kami, maka tambahkanlah penerimaan itu. Jika engkau murka, kurniakanlah keredaanmu. Jika kami berdosa, terimalah taubat kami. Inilah ruh Aidil Fitri. Kembali kepada fitrah, kepada keinsafan dan kesucian hati. Antara rahsia besar hari raya ialah menghubungkan silaturahim, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga telah disebut oleh Nabi SAW, bahawa besar dosa, besar kesalahan orang yang memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannata qati'. Orang putus silaturahim tak akan masuk syurga mudah-mudah. Maka sesiapa yang menzalihi ibu bapanya, saudara mara dan kaum kerabatnya, Allah Ta'ala akan menghubungkannya dengan kasih sayang yang diciptakannya. Dipanggil rahim. Tetapi siapa yang memutuskan hubungan ini, seolah-olah dia tidak memahami makna lebaran. Hari raya ialah masa menghapus dendam, menyembuhkan luka hati, dan menggantikan benci dengan senyuman. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan permusuhan. Cukuplah. Hak lepas-lepas tu kita betul balik. Jangan duduk ikut perasaan. Orang Kelantan kata jangan duduk ikut era, jangan duduk ikut era, jangan duduk ikut perasaan. Hari raya juga meneguhkan saf umat Islam. Dalam solat berjamaah, dalam majlis dan sedekah, kita berdiri sebaris tanpa memandang pangkat atau harta. Kita adalah anggota daripada satu tubuh, zarah daripada umat yang satu. Celakalah bagi mereka yang mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan, tetapi melupakannya sebaik Syawal menjelang tiba. Bukankah Tuhan Ramadan itu Tuhan Syawal dan seluruh bulan lainnya? Bukankah dia Tuhan yang mengetahui setiap rahsia hati dan lintasan fikiran? Maka wahai hamba Allah, jika engkau mengenal Tuhanmu di bulan Ramadan, teruslah mengenalinya sepanjang hidupmu. Jika engkau telah bertaubat, maka teruskanlah istiqamah dalam taubat itu sehingga ajal menjemputmu. Ketahuilah, hari raya bukan untuk mereka yang bermegah dengan pakaian baru dan harta melimpah, tetapi bagi mereka yang takut kepada hari pembalasan dan tunduk kepada Tuhan pemilik arsy yang agung. Karena itulah kata di ahli syair, laisal 'id liman labisal jadid, walakin al-'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah makna hari raya yang sebenar sekadar berpakaian baru je, tetapi makna hari raya sebenar apabila ketaatan itu bertambah. Comel. Sekali-sekala Arab gurau dengan hari raya lain pula. Dia kata apa? Laisal 'id liman labisal jadid, walakin al-'id liman zaujatuhu tazid. Sudah. Bukanlah raya tu untuk orang pakai baju baru, tapi berhari raya tu bila orang dapat menambahkan isteri. Ni balah petang lagi tak ada raya. Pecah pinggir raya lagi ni tak. Arak ni nakal kadang-kadang dia kurang. Kita kata betul juga kata-kata Arab tu. Tazidul wazni laisa tazidul adadi.
Bini dia dapat menambahkan timbangan bulan Ramadan, dah makan free hari-hari orang duk masak. Menambahkan timbangan bukan nambah bilangan. Allahul musta'an. Balik kita kepada fitrah. Tak seduk kacau wanita orang nak raya ni. Baiklah. Hari raya bukan pesta hiburan dan kelalaian, tetapi tanda syukur atas nikmat Allah dan pengakuan atas kurnianya. Ni tidak ni, sehari dua ni, dia setiap tahu tu ada mainan syaitan. Sehari dua ni mainan syaitannya apa dia? Duk ajar puak-puak cikgu kau apa duk menari, buat video menari untuk raya. Kata tak ada kerjanya. Menari tak pandai. Moci-moci pula hok. Tahu tengok. Kata orang tengok tak lalu nak buka puasa dah. Nah. Bolehnya joget tak malu orang tu. Ingat weh mek moci-moci weh. Nabi kata fa innal haya' minal iman. Bersifat malu nak buat benda pelik tu tanda iman. Malu nak lakukan maksiat itu tanda iman. Ini kita duk berjoget, duk menari, kijek apa ni? Allahu Akbar. Syaitan tak ada ni, ada juga syaitan manusia mengajar orang benda pelik. Malu tanda iman. Malu nak buat maksiat, malu nak buat benda mungkar, malu nak buat benda karut, itu tanda iman. Tapi kalau tak faham, malu nak bertanya, tak reti ngaji Quran, malu nak belajar, itu bukan tanda iman, itu tanda lemah iman jawab dia. Na'udzubillah. Pada hari raya disunatkan makan sebelum solat Idul Fitri sebagai tanda memenuhi perintah berbuka setelah menunaikan perintah berpuasa. Menunaikan zakat fitrah menjadi penyuci bagi orang yang berpuasa dan kegembiraan bagi orang miskin. Hari raya juga masa menziarahi, memberi salam, berbakti pada ibu bapa, mengasihani fakir dan miskin, dan berlemah lembut pada jiran. Inilah erti kegembiraan yang dibina di atas dasar iman, bukan kelalaian. Hari raya mengingatkan kita kepada perhimpunan agung di pada mahsyar. Ketika seluruh manusia dikumpulkan sama ada kaya atau miskin, pemerintah ataupun rakyat, yang gembira dan yang berduka, ialah dari hari ganjaran bagi yang beriman dan hari penyesalan bagi yang lalai. Manusia akan pulang dari solat raya dengan dalam dua golongan. Yang pertama diseru dengan penuh kasih sayang, pulanglah kamu dalam keadaan diampunkan, kerana kamu telah membuatku reda dan aku reda terhadap kamu. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami kumpulan ini. Golongan kedua pula kembali dalam kerugian, penuh penyesalan dan kehilangan rahmat. Maka ketahuilah, hari raya bukan sekadar pakaian baru di tubuh, tetapi kelahiran semula hati yang bersih, bukan hanya senyuman di bibir, tetapi keinsapan yang tumbuh dalam jiwa. Itulah hari kemenangan sebenar, iaitulah kemenangan atas hawa nafsu, keangkuhan dan kelalaian. Hari kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah, Tuhan yang memberi nikmat dan penerima taubat. Para jemaah sekalian, pesanan akhir sebelum kita berhari raya. Bulan Ramadan merupakan hadiah yang agung dari Allah Azza wa Jalla. Bulan yang penuh rahmat, keampunan dan pembebasan daripada api neraka. Ia datang membawa peluang untuk memperbaharui iman, membersihkan jiwa, serta mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan sepenuh hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa setiap amal kebajikan digandakan dan doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Banyak dah siri-siri lepas kita dah bincang. Ramadan mengajar kita erti keikhlasan dan kesabaran. Ia bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi mendidik hati agar tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Puasa menumbuhkan sifat takwa, mengawal nafsu, menjaga lidah, serta menundukkan pandangan, menjaga hati daripada pikiran yang karut-marut. Setiap hari dalam bulan Ramadan adalah medan latihan rohani untuk memperkukuh iman dan melawan godaan dunia. Maka rebutlah masa yang singkat ini dengan amal soleh, solat berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, bersedekah,
dan berdoa di waktu mustajab, khususnya ketika hampir nak berbuka. Hiasi lidah dengan pujian kepada Allah dan jauhkan diri daripada kelalaian. Allah Ta'ala menjanjikan ganjaran besar bagi mereka yang bersungguh-sungguh beribadat di bulan ini. Ramadan juga waktu untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Jadikan setiap hari sebagai langkah menuju keampunan dan setiap malam sebagai jambatan menuju redha ilahi. Marilah kita hidupkan Ramadan dengan penuh keimanan, kerana mungkin ini Ramadan terakhir untuk kita. Semoga setiap amal diterima, setiap doa diampun, setiap doa dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jangan lupa bila kita berhari raya, ada beberapa adab yang telah saya senaraikan di sini. Ada lebih kurang 10 adab berhari raya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh baca dalam risalah yang kita bahagikan ni. Yang tak dapat lagi kita bagi melalui grup masing-masing, insya-Allah. Dan yang penting, setiap kita saling doa mendoakan. Di antara doa hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal, Eidukum mubarak, kullu am wa antum bi khair, dan lain-lain lagi lah doa-doa yang seumpamanya, yang elok kita baca sama-sama kita umat Islam, supaya kita semua dapat pahala ketika membaca dan dapat ucapan yang menenangkan jiwa dan hati kepada sama-sama kita yang sedang berhari raya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. InsyaAllah kita sambut hari raya dengan penuh kemenangan, dengan takbir dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan kita berdoa kepada Allah SWT dengan namanya yang maha indah, dengan sifat yang maha tinggi, supaya Allah kabulkan semua kebaikan yang kita lakukan. Dan Allah rezekikan lagi kita dapat kembali lagi bertemu Ramadan pada tahun-tahun akan datang. Allahumma a'id alaina Ramadan awaman adidah. Ya Allah, kembalikan kami bertemu lagi bulan Ramadan dalam beberapa tempoh, dalam beberapa tahun yang akan datang. Wa nahnu fi sa'ati fi sihhatin, dalam keadaan kami sehat wal afiat, wa sa'ati rizqin, dan juga rezeki yang luas. Amin ya rabbal alamin. Itulah doa kita. Setiap kita akan berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala anugerahkan kita yang terbaik daripada segala yang baik. Jangan lupa Rabbana, ada poster yang kita sebarkan, coba ikut. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah solat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami, duduk rebah kami, kerendahan diri kami, kekhusyukan kami, pengabdian kami, dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama ini. Kami melakukan salat dan semua ibadat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.